sambungnya dah hadis yang ke 1598 muka surat 753 dah. Wa an Salman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rabbakum hayyun karim yastahi min abdihi idza rafa'a ilaihi yadayhi ay yaruddahuma sifra. Akhrajahu al-arba'ah illa an-Nasa'i wa sahahahu al-Hakim. Hadisnya daripada Salman radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Tuhan kalian Maha Pemalu dan Maha Pemurah. Dia malu terhadap hamba-Nya apabila mengangkat tangannya berdoa kepadanya, lalu dia menolak atau mengembalikannya dalam keadaan kosong. Sesungguhnya Tuhan kamu Maha Pemalu dan Maha Pemurah. Dia malu terhadap hamba-Nya apabila hamba mengangkat tangannya berdoa kepadanya, lalu dia mengembalikan dalam keadaan kosong. Hadis riwayat 4 orang imam selain Nasa'i dan dikatakan sahih oleh Al-Hakim. Ni hadis berkenaan dengan adab-adab berdoa lah. Antara adab berdoa ialah kita mengangkat dua tangan ketika berdoa dah. Masalah angkat tangan berdoa ni terdapat hadis-hadis yang mutawatir. Maksudnya banyak sangat hadis-hadis berkenaan Rasulullah angkat tangan ketika berdoa. Ada 50 tempat atau 50 hadis dah berkenaan dengan Rasulullah angkat tangan dah. Antaranya ialah ketika Rasulullah berdoa melakukan ibadah haji umrah dah, Nabi naik ke sofa, Nabi menghadap kiblat, Nabi angkat dua tangan. Nabi naik ke Marwah, Nabi menghadap kiblat, Nabi angkat tangan juga. Nabi wukuf di Arafah pun Nabi angkat tangan dia juga dah. Nabi doa minta ujian pun Nabi angkat tangan juga dah. Dia dalam doa kunut dah, kunut nazilah pun Nabi angkat tangan dah ketika berdoa. Dalam kitab Ambon ni, dalam syarah disebut ada 100 hadis dah. 100 hadis berkenaan dengan angkat tangan di tempat-tempat yang berbeza-beza dah. Yang keduanya, hikmah angkat tangan ketika berdoa ialah menzahirkan kita ni sangat berhajat dan papa dah di depan Allah yang Maha Kaya lagi Maha Pemurah, dan mengambil sempurna dah orang yang meminta hajatnya. Sebagaimana orang minta sedekah, minta bantuan, dia oleh tangan, maka begitulah kita ni angkat tangan ketika berdoa dah. Dalam hadis ni antara kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-Nya yang meminta ialah Allah malu bila hamba mengangkat dua tangan, Allah tidak memberi apa-apa kepadanya dah. Maksudnya bila seseorang angkat tangan berdoa, mesti Allah memberi sesuatu padanya dah. Sikit ke banyak ke, cepat banget ke, Tuhan akan bagilah. Ayyarudahuma sifra ni maksudnya tidak akan sia-sia lah orang yang berdoa mengangkat tangan. Tu berkenaan dengan apa dia mengangkat tangan dah.
Di sana ulama menyenaraikan adab-adab dah ketika berdoa dah. Antaranya ialah ini disebut oleh Imam Nawawi dah dalam kitab Azkar. Ada berapa sini? 17 dah, 17. Apa dia adab-adab berdoa yang disebut di sini dalam kitab ada. Kita sebut ringkas-ringkas dah. Yang pertama antara adabnya ialah menjauhi perkara yang haram. Sama ada makanan, pakaian, minuman dah. Dan apa sahajalah pendapatan kita. Yang kedua, adab berdoa juga ikhlas kerana Allah. Ini antara adab yang paling besar dan faktor penyebab doa kita dimakbulkan oleh Allah. Allah sebut mukhlisina lahuddin. Mereka mengikhlaskan kepadanya doa. Ad-din itu doa maksud dia. Maksudnya dia tulus 100% doa ni minta dengan Tuhan. Tidak kata gantung kat orang, tidak kata dia minta dengan Tuhan separuh dak. Dia minta penuh dengan Allah Taala. Mukhlisin lahuddin dah. Yang ketiga, dalam keadaan wuduk dah. Dalam keadaan suci lah. Yang keempat, menghadap kiblat. Menghadap kiblat dah. Dan inilah arah yang terbaik waktu kita berdoa dan melakukan ibadat. Yang kelima, memuji Allah Azza wa Jalla. Yang keenam, selawat ke atas Nabi. Yang ketujuh, membuka dua tangan dan mengangkatnya sama dengan bahu. Ni adab doa dah. Hamba baca dalam kitab Tashihu ad-Du'a dah. Dalam hadisnya cara akad doa tangan ni ialah tangan dah. Dia tak rapat gitu. Tak rapat. Rapat buka dah, bukan kepala dak. Buka. Rapat. Rapat ni maksudnya bukan buka jari gitu dak lah, rapat. Rapat dia rapat. Dia tangan kita ni sama dengan bahu. Sama dengan bahu dah. Tapak tangan kita ni ngadap ke langit, ke atas. Tu. Ataupun selaginya gitu. Dah. Gini ataupun gini. Dipanggil al-qina' bagi dah. At-taqannu'. Tu cara yang sabit dalam hadis lah. Ada 3 cara. Cara yang keduanya, tapi cara ni keadaan tertentu sahajalah. Iaitu Rasulullah angkat satu jari. Satu jari saja ketika doa dah. Ketika khutbah Rasulullah berdoa atas mimbar satu jari saja. Dan Nabi tak pernah angkat dua tangan berdoa atas mimbar. Bahkan sahabat marah. Ada khalifah yang angkat dua tangan ketika doa atas mimbar, dia marahlah. Qabbahallahu bihatain dah. Allah apa dia? Memberi keburukan dua tangan. Rasulullah tak pernah mengangkat dua tangan ketika berkhutbah atas mimbar. Tidak lebih daripada satu jari saja Rasulullah angkat. Jadi satu jari ni waktu tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, waktu doa atas mimbar, dan waktu kita tasyahud dan semaya pun asyhadu an la ilaha illallah pun angkat satu tangan jari orang. Bukan dua jari. Dua jari siapa dia angkat? Gocah lah. Tak. Nama kau dia? Dia gocah-gocah orang dia benar dia angkat jari dah. Asal jari ada. Selaginya cara berdoa juga ialah Nabi doa, Nabi angkat tangan ni habis tinggi dah. Habis tinggi. Ni. Gini dah. Tapi hak tu jari-jari lah. Tu dalam keadaan kemarau yang sangat teruk berlaku, dan dalam keadaan istisqa lah Rasulullah minta dah. Dan dalam peperangan dah Rasulullah angkat dua tangan sehingga jatuh kain sebar kan. Tu jari-jari. Jadi biasanya Rasulullah doa sama dengan dua bahu dah. Awak kita macam-macam doa ni. Dia buka ginilah, dia buka ginilah, dia kocok-kocok lah, dia gini-gini lah. Tak. Macam-macam.
Jadi tu cara yang sabit, cara yang sahih, cara yang disebut oleh hadis lah. Bagaimana berdoa dah. Dalam kitab membaca tu dia sebut macam-macam lah. Hak tu sahaja cara hak sabit dah, akak jari so telunjuk tangan kanan dah. Apa dia ni, kamu dia doa gini lah. Jadi pak kita ni macam-macam dah. Ada tu ketika azan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia tak jari dua tu, dia siuk, dia pun tak mata. Ambil mana tu? Ambil mana? Tak. Lepas tu assalamualaikum, dia pun alhamdulillahillazi, dah dia sapu atas kepala, sapu atas muka dah. Ada tu dah. Macam-macam lah cara-cara dah. Ada yang menggerak-gerakkan masa besar ni, ada buka dah. Jadi tu cara-cara hak tidak sabit berlaku lah. Tidak sabit lah. Yang ke berapa ni? Yang ke 7, yang ke 8 beradab, khusyuk, tenang dah, dan merendah diri ketika berdoa dah. Yang ke 9 meminta kepada Allah dengan nama-namanya yang agung, nama-namanya yang terbaik dah, yang paling elok. Dia berdoa dengan doa yang maksur, doa yang diambil daripada Nabi SAW. Dalilnya walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Hendaklah kamu berdoa dengan asmaul husna dah. Yang ke 10 mengakui dengan dosa dan kesalahan yang kita buat. Ni ngaku ke Tuhan lah ni, bukan ngaku orang dak ni. Mengaku kepada Allah Taala dah. Yang ke 11 meminta dengan penuh keyakinan dan penuh minat dah, dan kesungguhan. Yang ke-12 menghadirkan hati dah, dan memperelokkan berharap. Yang ke-13 mengulangi doa, ulang-ulang doa dah. Yang ke-14 tidak tergesa-gesa dah. Dia kata aku doa dah, tapi Tuhan dah makbul juga, aku ditinggal doa dia. Yang ke-15 dia mencari dan memerhatikan waktu-waktu yang sangat mulia, waktu-waktu yang mustajab, macam kita baca yang lepas lah, iaitu antara azan dan iqamah, waktu dini hari dah, waktu turunnya hujan. Yang ke-16 merebut dah keadaan-keadaan yang mulia, seperti ketika sujud, turunnya hujan, selepas asar hari Jumaat sehingga waktu maghrib dah, malam itu qadar. Yang ke-17 berdoa dengan lidah yang merendah diri, bukan dengan fasih saja dah, tapi hati tidak khusyuk. Itu antara adab lah, antara adab yang disenaraikan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab dia Al-Azkar dah. Wa an Umar radhiyallahu anhu, hadis yang khususnya dah. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fi du'ai lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Akhrajahu Tirmizi wa lahu syawahid minha. Wa lahu syawahid minha hadis Ibnu Abbas an Abi Daud wa ghairuhu dah. Wa majmu'uha yaqtadi annahu hadisun hasan. Okey, hadisnya daripada Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kedua tangannya waktu berdoa, baginda tidak mengembalikannya sebelum mengusap, menyapu wajahnya dengan kedua-dua tangannya dah. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis tersebut mempunyai beberapa syawahid, hadis penguat, di antaranya hadis Ibnu Abbas dalam riwayat Abu Daud dan yang lainnya, dan secara keseluruhannya menyebabkan hadis tersebut darjatnya menjadi hasan. Hamba tengok 2-3 perbahasan lah berkenaan dengan sapuh muka dah.
sapuh muka ketika berdoa. Hadis sapuh muka selepas berdoa dah. Apa hukum sapuh muka selepas berdoa dah? Dia kesimpulannya lah, kalau kita tengok kepada hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang sahih, dalam hadis-hadis yang sahih tidak ada perbuatan Nabi sapuh muka dan tidak ada suruhan Nabi sapuh muka. Dan hadis yang disebut dalam kitab kita ni pun memang Ibnu Hajar sendiri pun mengakulah hadis ni hadis dhaif dah. Dan dia sebut juga hadis ni banyak jalan-jalan hadis tu dhaif, tapi capu-capu kat jadi hasan lah, jadi hasan dah. Okey, ginilah kesimpulan tu ayat lah, kesimpulan dah. Kesimpulannya, sapuh muka waktu doa dalam semaya tidak disyariatkan. Contohnya kita doa kunut lah, doa kunut dah, lepas doa kunut kita sapuh muka ataupun sapuh muka lah dalam semaya dah. Luar semaya boleh lah, fala haraj, tidak mengapa, boleh sapuh muka dah. Tapi tinggal tu lebih afdal, tinggal lebih afdal. Sebab apa? Sebab dalam hadis-hadis sahihnya Nabi sendiri angkat tangan doa, Nabi tak sapuh muka dan Nabi tak suruh dah. Kalau benda tu benda yang digalakkan, benda yang afdal, paling-paling kurang Nabi buat ataupun sahabat buat ke, paling-paling kurang. Jadi hadis tu ada tapi hadis tu dhaif. Jadi majmu'uha tu hasan tu maksudnya hasan li ghairihi. Oleh kerana hadis dhaif banyak hadis ni, tak apalah jadi hasan dah. Jadi kalau buat juga tu tidak bid'ah dah. Boleh dah. Tidak mengapalah. Nak sapu muka sapulah dah. Tapi tinggal lebih afdal. Tinggal lebih afdal. Luar semaya lah. Tapi dalam semaya Imam Nawawi pun marah. Imam Nawawi pun marah sapu muka dalam semaya dah. Dalam semaya doa lah, sama ada dalam semaya doa Allah Mahdini ataupun lepas semaya tak. Pak kita ke lepas beri salam ke sapu muka, bukan setakat sapu muka, dia ada doa dia tu, dia ada bacaan dia tak tangis sini ke, alhamdulillahillazi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhilli wa kabirun takbir. Tu ayat Quran tu, ayat Quran. Ada ustaz di TV dah, orang tanya dia mari mana baca alhamdulillah tu, dia kata setiap pekerjaan ni start dengan bismillah, berakhir dengan alhamdulillah. Dia kata tak betul, dalam semaya ni start dengan Allahu Akbar, berakhir dengan assalamualaikum. Kalau nak start lagi semaya ni start dengan apa dia, start dengan qomat, berakhir dengan apa dia, pahui salam kita istighfar, kita Allahumma antas salam, betul tak? Tu berakhir dia kena kira. Jadi alhamdulillah tu tak tahu dah. Tak, sebab kalau kita buka kita tak fiqh lah. Tak kira lah fiqh hadis kita ngaji ni ke ataupun fiqh Syafi'i ke, fiqh semasa ke, memang tidak ada selepas solat ni sapu muka dia baca khusyuk. Jadi baca alhamdulillah. Tapi amalan pak kita belaka. Tu imam ke, tu makmum ke, mai sore ke, memang tak boleh. Tak boleh assalamualaikum. Tak sedap kena raut muka juga. Tak. Kena raut juga muka. Tak raut muka tak sudah rasa tak. Lepas tu tak sudah rasa. Tak siap rasa tak. Jadi kena bezalah hak mana hak disyariatkan, hak mana hak tidak disyariatkan. Kena bezalah. Tak. Sampai bila kita nak buat gitu? Kena. Jadi sapuh muka ketika doa dalam semaya ni tidak ada dah. Luar semaya hak tu diberi kelonggaran lah. Jadi terjemuhan hadis pun kita baca dah saat ni. Apa dia? Rasulullah apabila mengangkat dua tangan waktu berdoa, beliau tidak mengembalikan sebelum mengusap wajahnya dengan kedua-duanya. Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, dalam riwayat Abu Daud, hadis sama juga dah. Jadi keseluruhan hadis ni menyebabkan hadis tersebut menjadi hasan li ghairihi dipanggil. Hasannya hadis tu dhaif, tapi banyak jadi hasan li ghairihi. Jadi hadis hak sahih tu benarnya tak sebut berkenaan dengan sapu muka dan ataupun Nabi menyuruh sapu muka dah.
Jadi boleh lah, tapi tinggal tu lebih afdal dah, tinggal lebih afdal. Wallahu a'lam. Dalam nota dah, Dr. Ali bin Yahya Al-Haddadi dia sebutlah semua hadis-hadis yang meriwayatkan tentang sapu muka ni semua dhaif belaka. Bahkan ada hadis maudhu' dah. So yang keduanya, dia riwayatkan juga daripada perbuatan sahabat, perbuatan tabi'in dan imam-imam. Semua mengatakan tidak sunat, tidak digalakkan. Kalau mau baca sore-sore boleh ni. Dah. Imam Ahmad katanya, anak murid dia, aku melihat Imam Ahmad tidak melakukannya, tidak menyapu muka selepas berdoa. Dah. Ditanya kepada Imam Malik tentang seorang lelaki yang menyapu dengan dua tangannya muka ketika doa, maka Imam Malik marah. Mereka kata tak, mak alim tu aku tak tahu ada dalil ke tak. Abdullah Mubarak ditanya dah tentang seorang lelaki mengangkat dua tangan ketika berdoa lah. Kemudian dia sapu muka dia, maka Sufyan mengatakan Sufyan tidak suka perbuatan tersebut dah. Kata Imam Baihaqi, adapun menyapu dua muka dengan tangan, menyapu dua tangan pada muka ketika selesai berdoa, maka aku tidak menghafalnya dah. Ini Imam Baihaqi ni antara orang yang banyak menghafal hadis lah. Dia kata aku tidak menghafal hadis berkenaan dengan orang sapu muka ketika berdoa ni. Jadi tu panjang lebar lah disebut dah. Hadis pun disebut dah. Hadis satu-satu disebut. Dia sebut darjah hadis lah. Ni dhaif jiddan dah, dia pertama ni. Hadis yang kita baca ni. Lam yahuttahuma hatta yamsabihima wajhahu. Hadis dhaif jiddan dah. Jadi hadis-hadis dhaif ni dah menjadi pegangan. Dan kita sebut dah ni, ulama yang mengatakan boleh tu, kita kata la haraj lah, tidak mengapa, tapi meninggalkan lebih afdal dah. Seterusnya, wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Akhrajahu Tirmizi wa sahahahu Ibnu Hibban. Riwayat daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak membaca selawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi dikatakan sahih oleh Ibn Hibban. Kenapa hadis kelebihan selawat dimasukkan di bawah tajuk doa? Yang pertama sekali, kita disunatkan berselawat sebelum daripada berdoa sebagai tawassul lah, supaya Tuhan mudahkan dan Tuhan makbulkan doa kita dah. Dan Nabi pernah tegur dah seorang lelaki yang dia ni terus berdoa tanpa memuji Allah dan tanpa selawat Nabi. Nabi kata lorak dia ni dah. Nabi kata bila seorang kamu nak doa, maka pujilah Allah Taala, selawat Nabi, barulah dia doa. Yang keduanya, selawat juga termasuk doa dan zikir. Sebab selawat ni kita doa untuk Nabi. Dan Nabi lah hadis, Nabi kata siapa dia selawat kat aku sekali, Tuhan selawat dia 10 kali. Mana Tuhan balas semula doa dia tu 10 kali ganda. Mana dia juga akan dapat rahmat. Kalau doa rahmat untuk Nabi, pengampunan untuk Nabi, maka Tuhan juga akan ampunkan dosa dia. Tuhan akan bagi rahmat untuk dia. Jadi selawat juga termasuk doa dan termasuk ada adab dalam berdoa dah. Dan zikir juga dah. Masuk zikir juga dah. Sebab kita tajuk kita ni zikir dan doa dah. Inna awlan nasi, sesungguhnya manusia yang paling hampir, paling utama denganku pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak berselawat dah. Paling banyak berselawat kata Nabi dah. Jadi selawat ni sebenarnya mengajar kita, Nabi ni kita perlu doa untuk dia. Bukan kita minta kat Nabi, kita doa untuk Nabi. Tak? Sebab ada orang ni dia balik, dia minta kat Nabi, arisna ya Rasulullah, arisna ya Rasulullah. Tak? Tolonglah kami ya Rasulullah. Kita bukan minta tolong Rasulullah, kita minta Tuhan bagi rahmat pada Rasulullah. Tu lain ke tu.
dah. Wa an Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul istighfari an yaqula al-abdu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadis yang keseterusnya, hadis yang ke-1902, daripada Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidul istighfar, maksudnya istighfar yang paling utama dah. Istighfar yang paling utama ialah seseorang hamba mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ni yang pertama sekali dah. Yang pertama sekali istighfar ni nama dia Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar dah. Dia kelebihan dah. Kelebihan istighfar ni nya dalam hadis yang lain, dalam hadis Sahih Bukhari juga disebut dah, sesiapa yang mengucapkan istighfar ni waktu siang hari dengan penuh yakin, kemudian dia mati pada hari tersebut sebelum waktu malam dia, waktu petang, waktu petang sebelum senja lah, maka dia termasuk dari kalangan ahli syurga. Sesiapa yang mengucapkan istighfar ini waktu malam dengan penuh yakin, kemudian dia mati malam itu sebelum tiba waktu pagi esok, maka dia juga ahli syurga dah. Ni hadis riwayat Bukhari dah. Hadis riwayat Imam Bukhari rahmatullah alaih. Itu kelebihan Sayyidul Istighfar dah. Jadi hadis ni besar dah, besar fadilat hadis ni. Dia beramal dengan Sayyidul Istighfar ni. Kita tengoklah gapo dia maksud hadis ni dah. Sebab dalam hadis ni, dalam baca istighfar ni, dia menghimpunkan semua sekali apa dia, pengakuan syahadah dah, apa dia pengampunan dosa, semua kali dah. Pertama, Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Tuhanku. Allahumma anta rabbi ni Allah sahaja yang menguruskan hamba-hambanya, yang menciptakan mereka, yang memiliki mereka, yang menguruskan, yang mentadbir urusan mereka. La ilaha illa anta, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta ni tawassul lah supaya diampunkan dosa. Ni juga doa Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin ke. Khalaqtani wa ana abduka, engkau yang menciptakan aku dan aku hamba kamu dah. Ni khalaqtani wa ana abduka ni pengakuan daripada hamba bahawasanya Allah yang mengadakan dia, menciptakannya daripada tidak ada apa-apa dah. Dan dia hamba Allah dari segi syarak, dari segi ketetapannya dia tu hamba Allah dah. Dari segi agama pun dia hamba Allah, dari segi kejadian pun dia ni hamba Allah. Wa ana ala ahdika, ni janji nak ikhlas kepada Allah dalam ketaatan. Mastata'tu maksudnya kita mengaku
kelemahan kita. Aku berjanji untuk patuh kepada kamu semampu aku dah. Kita mengaku kelemahan kita lah. Abu ulaka binikmatika alayya wa abu bi zambi. Abu ulaka binikmatika alayya. Abu ulaka ni maksud dia nya apa dia ni? Aku mengaku dia. Binikmatika alayya, aku mengaku terhadap nikmat kamu ke atasku, dan aku mengaku dia dosa yang aku buat. Ini iktiraf, pengakuan seorang hamba terhadap nikmat-nikmat dia apa dia dosa yang dilakukan. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka ampunilah bagiku, tidak ada yang boleh mengampunkan dosa kecuali engkau sahaja dah. Ni apa dia? Kita hanya mengharap keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doa istighfar ni dibaca sekali lah. Kalau tak sebut bilangan kat sekali, paling kurang dah. Dibaca sekali, maksudnya zikir bagi betul ni. Tak. Kalau dalam hadis dia sebut apa dia, siang hari malam dah. Jadi malam sekali baca, kemudian apa dia, waktu pagi sekali baca dah. Jadi besar pahalanya. Nabi sebut Allah janji ke dia ni di kalangan ahli syurga. Kalau dia mati dibaca istighfar, dan syarat baca doa istighfar ni lah wa huwa muqinun biha, dia yakin dengan apa yang dia baca ni, lafaz dia baca ni. Sebab tu istighfar ni bukan sahaja sebut dan kita faham apa dia kita baca. Dia yakin juga, maksudnya yakin dengan janji Rasul sebut. Yakin dengan janji yang Rasulullah sebut. Kalau mu baca waktu pagi, mu mati hari tu, mu ahli syurga. Mu yakin. Mu baca malam, mu mati malam tu, sebelum pagi esok, mu masuk syurga dah. Yakin dengan janji Rasulullah. Sebab apa? Sebab semua sekali ni kita lengkaplah kalau kita mengaku kita ni hamba Allah ni Tuhan kita dengan dosa kita, kesalahan kita, minta ampun dosa tu sekali lah. Tu saya istighfar. Jadi kalau kita tengok kepada hadis-hadis, sebenarnya lafaz istighfar ni banyak. Ada lafaz istighfar ni astagfirullah sahaja lepas maya 3 kali kan. Ada astagfirullah wa atubu ilaih, ada juga. Tu ada Nabi sebut aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah 1 kali sehari. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ada astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada juga. Dan ada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tu apa dia? Doa Nabi Yunus kan? Istighfar Nabi Yunus. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Itu doa Nabi Adam alaihi salam dah. Jadi hak ni penghulu. Dia sebab apa penghulu? Sebab dia mengandungi semua sekali. Apa dia? Doa-doa dan pengiktirafan seorang hamba terhadap Tuhannya dah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu besar hadis dikeluarkan Imam Bukhari rahmatullah alaihi. Jadi ada sikit lagi apa dia, kitab kita ni insya-Allah kita akan habiskan sebelum Ramadan lah. Kita ada sebulan lagi, sekali 5 sebelum Syaban dah 2 kali kuliah lagi macam dalam ni. InsyaAllah kita akan habiskan kitab kita ni sebelum daripada masuk Ramadan insyaAllah. Cuma sebelum penutup habis ni kita ada soalan lah. Soalan berkenaan dengan sembahyang sunat dah. Sembahyang sunat 4 rakaat selepas isyak, dan sembahyang sunat juga 4 rakaat sebelum subuh dah. Yang pertama sekali ada ustaz yang sebut bahawasanya sembahyang sunat 4 rakaat selepas isyak ni pahala dia menyamai dengan qiyam ataupun sembahyang pada malam Lailatul Qadar. Bahkan disebut dalam riwayat Bukhari pula dah. Tu wallahu alam lah. Sebab riwayat Bukhari ni orang tahu belaka dah. Kena sebut nama berapa, bab mana. Kena mudah ya Bukhari tu tak hanya mana hadis dia nya 2000 lebih lah. Ada hadis tak berulang dah. Jadi sembahyang sunat selepas isyak ni
Pertamanya sunat 2 rakaat ba'da isyak lah. Kemudian dia ada sembahyang sunat witir, bagi witir dah. Witir tu nak buat 3 rakaat ke, nak buat 5 rakaat ke. Sebab witir tu paling-paling awal waktu dia nya adalah selepas waktu isyak lah. Ataupun nak buat juga sebelum subuh. Jadi antara isyak dengan subuh tu boleh buat solat witir. Jadi sunat, sembahyang sunat yang kita tengok dalam kitab kita Bulughul Maram ke, kitab-kitab lain ke, kalau sunat apa dia, sunat muakkad lah, sunat muakkad. Dia ghair muakkad sekali lah, ada sebut dah. Dia sebutlah 2 rakaat apa dia, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur, 4 rakaat ataupun 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak dah. Tu sembahyang rawatib, sembahyang rawatib dah. Jadi 4 rakaat tu, buat 4 rakaat tu boleh buat 4 rakaat, tak masalah. Nak buat 4, nak buat 6, nak buat 8, sembahyang sunat mutlak boleh dah. Ataupun sembahyang sunat lain, nak sembahyang sunat hajat ke 2 rakaat lagi dah. Tapi nak royak fadilat dia sembahyang 4 rakaat lepas isyak tu macam tu qadar, tu kena ada dalil lah. Tak boleh buat dawa-dawa gitu. Yang keduanya macam Lailatul Qadar. Jadi mudah sangat Lailatul Qadar ni. Tiap-tiap malam boleh Lailatul Qadar kalau gitu kan. Nabi SAW ni coti nak 10 malam, 10 hari. Nabi tak boleh rumah dia, duduk masjid 10 hari ni semata-mata untuk dapat Lailatul Qadar. Tiba-tiba kita ni 4 rakaat Lailatul Qadar tu. Tak. Bila-bila boleh buat gitu. Tak. Jadi murah Lailatul Qadar ni. Tak perlu buat apalah. Malam lain pun ada Lailatul Qadar juga. Kelebihan dia dah. Jadi sedekah Lailatul Qadar tu sebelah Quran. Lailatul Qadri khairu min alf syahr. Lailatul Qadar semalam ni lebih baik daripada 1000 bulan. Sebab itulah sahabat tanya Nabi, malam gapo, malam gapo. Dah Nabi kata carilah 10 akhir Ramadan, carilah malam-malam ganji. Dah. Dan Nabi sendiri pun iktikaf 10 akhir tu. Isteri Nabi pun iktikaf juga untuk Lailatul Qadar. Dah. Jadi kita pergi bohong terhadap Imam Bukhari pula dah. Macam-macam lah. Jadi tak perlulah. Kelebihan tu kena ada hadis yang sabit Rasulullah SAW. Dia tak boleh nak melandingi apa yang disebut oleh Quran, oleh hadis Rasulullah SAW. Yang keduanya sembahyang sunat 4 rakaat sebelum subuh dah. Dalam hadis Nabi ni, Nabi semaya. Kadang-kadang Nabi ni lepas pada semaya witir, Nabi buat 2 rakaat pula. Biasanya Nabi tutup dengan witir lah. Tapi pernah juga Nabi buat pula 2 rakaat. Jadi 2 rakaat selepas pada witir tu kepada dia. Jadi ada kata sembahyang sunat mutlak lah. Tapi sembahyang sunat 2 rakaat ni sebelum pada azan subuh. 2 rakaat Nabi buat dah. Nak menunjukkan bahawasanya boleh sembahyang lagi sunat walaupun tutup dengan witir. Dah sembahyang dah witir Aisyah. Lepas tu malam terbangun pula. Cuma tak boleh buat witir dulu kali kedua lah. Sembahyang sunat 2 rakaat boleh lah. Kemudian Nabi pun biasa Nabi tidur lepas pada sembahyang witir. Dan Nabi bangun orang azan dah. Dan Nabi tidak mengerjakan selepas azan subuh 2 rakaat saja. Sebab rumah Nabi ni sebelah masjid. Bila qamat barulah Nabi tubik, Nabi jadi imam dah. Jadi perbuatan Nabi 2 rakaat sahaja Nabi buat lepas subuh tu, ulama kata menunjukkan bahawasanya tidak ada sembahyang sunat lepas subuh kecuali 2 rakaat sahaja. Jadi kalau kita mari awal masjid, orang tak bel lagi. Kita pun mayar dah 2 rakaat. Orang pun bel, mayar 2 rakaat pula. Tak ada masalah tu. Dah. Tapi lepas pada bel, dia semayar 2 rakaat. Lambat lagi qamat ni, semayar 2 rakaat lagi. Dah. Bagi tu pun ayat pula ada kelebihan 4 rakaat pas subuh ni. Tu masalahnya. Jadi Nabi tidak mengerjakan selepas azan subuh ke 2 rakaat saja. Jadi Nabi buat sebelum pada subuh tu. Nabi buat witir lagi, tahajud lagi dah. Dekat Nabi tambah pula 2 rakaat sebelum lepas pada witir. Sebelum subuh tu dah. Jadi mengikut perbuatan Nabi dan apa yang Nabi anjurkan selepas subuh hanya 2 rakaat sahaja. 2 rakaat sahaja. Ada orang kita ni dia mari dia semaya tahiyat masjid dulu 2 rakaat.
Pas main sunat subuh 2 rakaat pula dah. Dia sebenarnya 2 rakaat kita mari ambil semaya ke baik terus masuk 2 rakaat, terus main sunat subuh 2 rakaat. Jadi dah apa dia? Tahiyat masjid pun jadi, sunat wuduk pun jadi, sunat subuh pun jadi dah. Dah. Pada waktu dia panjang masa doa lah. Kita baca dah ke? Doa antara azan dengan iqamat ke tu makbul. Doa. Dah. Kita doa lah, kita rebutkan masa antara azan dengan iqamat tu, masa panjang lagi tu doa dah, doa sungguh-sungguh. Sebab tu yang tak tolak doa antara azan dengan iqamat. Wallahu a'lam. Itu saja dah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.